yang kita ketahui memang mengikut kehendak kerajaan di bawah Gasan Satu Malaysia dan juga program-program transformasi menjurus kepada Wawasan 2020. Yang Muat Menteri, kalau kita tak salah, kebanyakan projek-projek yang telah dilaksanakan terutama di negeri Sarawak adalah melalui pelbagai agensi dan jabatan, utamanya State Development Office (SDO), pejabat residen, pejabat daerah, konsultan dan kontraktor-kontraktor. Saya tidak mempertikaikan projek-projek yang besar seperti jalan, kelat air dan sebagainya. Tetapi projek yang kecil-kecil seperti jalan bandar, jalan kampung, jalan penghubung desa, projek-projek bantuan rumah dan sebagainya, banyak mengalami masalah pelaksanaan ataupun delivery system tidak menyenangkan hati rakyat. Jadi dalam hal ini saya cadangkan supaya kementerian ini menumbuhkan Jabatan Pembangunan Luar Bandarnya sendiri ataupun Majlis Pembangunan Luar Bandar yang melibatkan wakil rakyat dan orang-orang setempat, supaya projek-projek yang terkena pasti adalah dengan langsungnya diperbincangkan dengan penerima projek dan juga dipantau oleh mereka-mereka yang diberi kuasa untuk melaksanakan projek itu, supaya ianya tidak menimbulkan masalah. Sebab even semalam saya menerima panggilan daripada penerima. Yang berhormat, soalan. Ya, terima kasih. Sekejap lagi. Terima projek yang tidak puas hati dan inginkan ianya ditukar ataupun spesifikasinya ditukar untuk memenuhi kehendak mereka. Jadi soalan saya sama ada kementerian tadi berhajat untuk menubuhkan itu majlis ataupun jabatannya sendiri di kawasan luar bandar. Dan kedua, Yang Muat Menteri, saya ingin tahu sebab inilah satu projek yang besar yang akan diadakan di Kelantan, iaitu status pembinaan jalan daripada Raskom Ngungun ke Raskom Jagau yang menelan panjang agak besar. Macam mana keputusan kerajaan dengan projek ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kenawit yang telah membangkitkan dua persoalan. Yang pertama berhubung kait dengan delivery system di peringkat kementerian ini. Sememangnya saya amat setuju dengan Yang Berhormat YB Kenawit. Bila mana saya mengambil ahli kementerian ini, saya dapati bahawa di antara kementerian daripada persekutuan yang agak dari segi structural changes need to be done dengan izin, iaitu kita mengurus kewangan yang begitu jumlahnya besar dan kita tidak mempunyai badan untuk mentadbir, walaupun ada ICU ataupun SDO, tapi dia tidak secara langsung di bawah pentadbiran Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Pada 3 tahun lalu, saya telah mewujudkan satu unit khas khususnya di Sabah dan di Sarawak oleh kena penekanan kedua negeri pada program NKRA telah begitu ketara. Jadi kita telah mewujudkan unit khas selaras dengan apa yang seranan Yang Berhormat Kenawit untuk memastikan supaya bukan hanya dari segi pelaksanaan, pemantauan projek-projek ini akan dapat kita sempurnakan. Dan dalam kita melaksanakan pembangunan di kawasan luar bandar ini, bukan hanya kerjasama yang kita dapati wujudkan bersekali dengan kerajaan-kerajaan negeri, bahkan juga kita libatkan agensi-agensi seperti Felkra, RISDA dalam pelaksanaan projek-projek yang kecil, contohnya baik pulih rumah, melibatkan juga giat marah ya, di setengah-setengah tempat. Ini tertakluk kepada kehendak dan keperluan kawasan-kawasan setempat. Saya bagi contoh macam di Batang Air, bila mana kita wujudkan, kita luluskan peruntukan 2 juta untuk bina rumah panjang, dan kehendak masyarakat di situ nak gotong royong. Kita laksanakan secara gotong royong dan kita tidak laksanakan secara katakan open tender ataupun selective tender dan tidak membabitkan pelaksanaan agensi kerajaan. Kita agak fleksibel. Apa yang penting kepada kita ialah penyediaan pelaksanaan ini akan dapat kita sempurnakan selaras dengan keperluan masyarakat di peringkat kawasan-kawasan tertentu. Mengenai dengan cadangan Yang Berhormat iaitu jawatan kuasa majlis. Memang ada pun majlis. Mungkin perlu kita reactivate di mana ahli parlimen menjadi pengurusi, DU menjadi setiausaha dia.
Saya ingat dalam 2 tahun yang lalu saya dah maklumkan kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk pastikan supaya penglibatan ahli-ahli parlimen secara langsung. Kita tak nakkan supaya dalam pembangunan ini it is top down. It must be bottom up as well. Untuk pastikan supaya ada mengimbangi pembangunan diselaraskan apa kehendak masyarakat di peringkat akademi. Kita sedar dan tahu bahawa ahli parlimen lebih mengetahui jauh daripada kita selaku kementerian, kena mereka berdamping setiap hari, setiap minggu. Maka keperluan masyarakat itu mereka lebih mengetahui. Maka kerjasama seumpama ini dapat kita laksanakan. Berhubung kait dengan persoalan jalan di Nangangungu, dan saya sedar perkara ini dalam perancangan, insyaAllah sedikit masa lagi yang berhormat kita akan satu projek jalan yang membabitkan kawasan ini, dah paper dah pun disediakan, kita akan laksanakan secepatnya mungkin. Terima kasih. Lanang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Dalam usaha mengatasi masalah kemudahan infrastruktur, kerajaan telah menaik tarafkan jalan raya. Soalan saya, apakah maksud menaik tarafkan jalan raya yang menuju ke rumah-rumah panjang? Sama ada menaik tarafkan bermaksud jalan itu mesti bertar, jalan bersimen atau jalan patu sahaja. Banyak jalan raya yang menuju ke rumah panjang di kawasan Lanang adalah jalan raya yang sempit dan hanya dapat laluan sebuah kereta. Adakah kerajaan mempunyai rancangan untuk meluaskan jalan raya tersebut untuk sekurang-kurangnya laluan untuk 2 kereta untuk mengelakkan apa-apa kemalangan yang akan berlaku? Terima kasih. Yang berhormat daripada Lanang mempersoalkan tentang apa taksiran naik taraf jalan. Kita banyak pendekatan kita dalam pembangunan kawasan bawah bandar. Permohonan setengah-setengah kawasan nakkan kampung dia yang langsung tak ada jalan. Jadi kita buat jalan. Dan peringkat yang awal kalau kampung kita akan bina jalan bukan bertar. Ya, kena kos dia agak tinggi. Di Sarawak khususnya nak bina jalan 1 kilometer menelan belanja sehingga 1 ataupun 2 juta. Manakala di Semenanjung hanya dalam lingkungan 200-300 ribu. Jadi kita kena lihat dari segi faktor, bukan hanya dari segi pelaksanaan jangka masa, machineries yang kita perlu nak pastikan kesediaan dia ada, kena nak bawa batu kelikir, indomin, komponen untuk membina jalan yang bertar ini agak berat dan mengambil masa. Contoh macam kalau di Bario Bekalalan, ya, bukan senang kita nak bawa dari segi jangka masa, dari segi cost, to reach them out is going to be very costly dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua. Jadi dalam kita nak melaksanakan satu kampung yang langsung tak ada jalan, kita buat jalan. Dan lepas itu bila dalam keadaan keperluannya kewangan dah disediakan, kita naik taraf. Yang dulu tak bertar, tanah merah, kita akan naik taraf dia. Satu ditar, yang kedua dari segi keluasan dia. Banyak bergantung dengan keperluan masyarakat yang ada di luar bandar. Ini pendekatan yang kita lakukan dalam pembangunan luar bandar. Memang ada untuk memastikan supaya kemudahan asas ini dipermudahkan, diberi keselesaan, memperluaskan, memanjangkan jalan, ya, seperti dalam rangka program NKRA. Tidak pernah dalam sejarah kita membina jalan. Dalam rancangan Malaysia ke-5, ke-6, ke-7, kerajaan hanya bina mungkin 500 km, 600 km. Di bawah NKRA, kita diminta melaksanakan jalan sepanjang 1,500 km. Bayangkan, dulu masanya panjang, 5 tahun, jalannya pendek. Dalam bawah NKRA masanya 3 tahun, jalannya panjang, waktunya pendek. Dan Alhamdulillah setakat ini pihak kementerian dah pun membina walaupun sasaran 1,500 km, kita dah berupaya melaksanakan 3,227 km jalan di seluruh negara. Bukan hanya di Kelantan, bukan hanya di Terengganu, khususnya di Sabah dan Sarawak. Dan insyaAllah perseranan yang berhormat Lanang kita akan pertingkatkan khususnya di kawasan Sarawak. Itu tambahan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kita mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana memikirkan pembangunan luar bandar. Di kawasan Kalabakan contohnya, kita dapat peruntukan yang cukup untuk membina bekalan air dan sambungan elektrik. Tapi masalah yang dihadapi Tan Sri Speaker ialah apabila bekalan air, bekalan elektrik sudah ada, rakyat di luar bandar tidak mampu untuk menyambung
air atau lampu ke rumah masing-masing. Kerana Tan Sri Speaker, 1 meter air harga 250. Belum penyambungan dalam rumah, belum penyambungan daripada main ke rumah. Jadi kita minta kalau boleh kementerian, bolehkah di masa-masa akan datang kalau kita bagi bekalan air atau bekalan lampu, kita terus masukkan ke dalam anggaran bahawa kampung yang dibekalkan dengan air dan lampu ini tidak lagi membayar apa-apa. Kerana kalau tidak, memang ada bekalan air, bekalan lampu, tapi rakyat tidak mampu. Jadi kalau boleh, tolong Menteri jawab kalau boleh atau tidak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Kelabakan. Memang saya akui bahawa pembangunan di Kelabakan itu ada, mungkin tak mencukupi. Itu yang kita minta peruntukan yang besar dalam belanjawan yang mendatang ini, kena banyak lagi kawasan yang perlu kita nak bangunkan dan majukan. Berhubung kait dengan persoalan sama ada mampu kita melaksanakan penyambungan bekalan elektrik ataupun air ke rumah-rumah di luar bandar, sembangnya kita bekerjasama dengan kerajaan negeri. Kalau di Sabah, kita dengan SSB. Kalau elektrik. Kalau di Sarawak, kita dengan SESCO. Kalau bekalan air, kita dengan Jabatan Air Negeri Sabah. Di mana peranan tanggungjawab kementerian ini untuk mewujudkan penyambungan, reticulation, kita dengan izin, iaitu menyambung pipe-pipe ya, daripada loji yang ada. Ini program luar bandar. Bila sampai ke rumah, kita bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri. Jabatan Air, kita minta dia sambung meter air ataupun meter elektrik ke rumah-rumah. Kena akhirnya, kita tak boleh sambung. Kalau kita menyambung, maknanya tak dimaklumkan SSB ataupun Jabatan Air, meter yang akan dipasang, mereka akan pungut fee ataupun charge yang akan diletakkan, bukan kementerian yang bertanggungjawab. Jadi kerajaan negeri yang bertanggungjawab. Perkara ini saya dah bangkit dengan kerajaan negeri 2 tahun yang lalu dan kita telah bincang di mana kita juga telah membantu. Saya ingat kalau tak silap saya di peringkat negeri Sabah tambahan 6 juta ringgit untuk pastikan kita salurkan ke SESB untuk membolehkan supaya sambung elektrik ke kampung-kampung. Kena kita sedar apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Kelabakan ini memang betul, orang kampung tak mampu. InsyaAllah perkara ini kita boleh laksanakan, bukan tak boleh. Cuma yang kepentingannya ialah untuk pastikan penyediaan kewangan itu dapat kita wujudkan untuk dapat kita laksanakan program yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Datuk Kelabakan. Soalan kedua tidak dapat saya kemukakan untuk jawab secara lisan, memandangkan Yang Berhormat Marang tidak berada dalam dewan pada ketika ini. Soalan ketiga, Yang Berhormat Tuan Anwar bin Abdul Manap, Sekijang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Samsung Galaxy Mega jenama diberi. Soalan saya nombor 3, Tan Sri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua dan terima kasih kepada YB Sekijang. Saya memohon untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan daripada YB Kanowit pada 4 Julai 2013 kerana ia menyentuh perkara yang sama, iaitu Perkhidmatan Telekomunikasi Mudah Alih. Pihak kerajaan melalui pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedar kepentingan perkhidmatan komunikasi kepada semua rakyat. Justru itu, usaha-usaha perluasan liputan komunikasi bagi membolehkan perkhidmatan telekomunikasi mudah alih dapat dinikmati di seluruh negara termasuk di luar bandar telah lama dilaksanakan oleh pihak kementerian ini melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia semenjak tahun 2009 di bawah program Time 3 dengan izin. Pelaksanaan program ini dibiayai sepenuhnya melalui dana pemberian perkhidmatan sejagat. Sehingga kini sebanyak 664 menara telekomunikasi telah pun siap dibina di seluruh Malaysia, termasuk di Sabah sebanyak 137 menara dan di Sarawak 176 menara. Dengan pembinaan tersebut, peningkatan kadar liputan populasi seluruh negara telah berjaya ditingkatkan daripada 82% kepada 96.89% pada suku pertama 2013. Untuk soalan kedua oleh Yang Berhormat Sekijang, bagi meneruskan kualiti dan mempertingkatkan sistem telekomunikasi negara,
pihak kementerian melalui SKMM telah menapasi sebanyak 336 menara baru yang sedang dan akan dibina, dan dengan peningkatan menara tersebut kita anggarkan lebih kurang kadar liputan populasi akan meningkat sehingga 97% apabila kesemua menara ini siap dibina kelak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma saya nak bertanya lagi, adakah pihak berkenaan memantau kawasan-kawasan yang tidak mempunyai liputan dan seterusnya memastikan agar kawasan-kawasan tersebut diberi tanggungjawab sama rata kepada semua penyedia-penyedia perkhidmatan, sekurang-kurangnya salah satu dari mereka perlu menyediakan liputan di kawasan tersebut? Dan apakah langkah-langkah yang telah atau akan diambil oleh kementerian untuk mengurangkan, dengan izin Tuan Yang Ketua, rural-urban digital divide, supaya penduduk luar bandar tidak ketinggalan dalam menikmati faedah dari perkembangan teknologi komunikasi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sekalian. Untuk soalan pertama tu, dari segi kawasan yang tiada liputan, di bawah program Time 3 yang saya maklumkan tadi, biasanya ia dilaksanakan melalui proses tender, di mana pemberi perkhidmatan yang telah berjaya untuk melaksanakan di suatu kawasan, dia perlulah melaksanakan program tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. Dan untuk syarikat-syarikat lain yang tak dapat, mereka boleh berkongsi infrastruktur yang telah disediakan oleh pemberi perkhidmatan yang telah berjaya tadi. Dan walaupun bagaimanapun masih terdapat kawasan-kawasan yang kurang liputan, pihak kementerian bersama dengan pihak Suruhanjaya sedang mengenal pasti beberapa kawasan tertentu melalui dengan izin coverage plot map ataupun magic map, itu plot peta liputan, di mana kita akan bersama dengan pihak pemberi perkhidmatan mengenal pasti di mana kawasan yang sesuai untuk meletakkan satu-satu telekomunikasi tersebut. Untuk soalan kedua Yang Berhormat daripada Sekejang, dari segi program pihak kementerian untuk merapatkan juran digital, antaranya iaitu program Time 3 tadi yang saya maklumkan, dan selain daripada itu sebenarnya pihak kementerian melalui pihak Suruhanjaya telah melaksanakan pelbagai program, iaitu antaranya Pusat Internet Satu Malaysia, Perpustakaan Jalur Lebar, dan saya pasti kita pun telah pernah mendengar program Kampung Tanpa Waya, di mana kita telah melaksanakan sejumlah lebih kurang 4,000 lebih kampung tanpa waya di seluruh negara, dan juga netbook itu sebagai peranti di bawah bagi melebarkan jalur lebar di seluruh negara. Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya amat tarik dengan jawapan yang diberi tadi, mengatakan bahawa syarikat pemberi perkhidmatan kongsi menara tersebut. Soalan saya adalah, apakah kaedah atau cara yang digunakan untuk memastikan mereka benar-benar berkongsi menara-menara tersebut? Kerana syarikat-syarikat pemberi perkhidmatan ini adalah merupakan kompetitor antara satu sama lain. Jadi kebanyakannya mereka tidak ingin berkongsi. Jadi adakah apa-apa cara kerajaan gunakan untuk memaksa mereka berkongsi menara ini? Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya program perkongsian ini telah lama dilaksanakan semenjak tahun 2004, di mana pihak pemberi perkhidmatan biasanya akan dipanggil oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi dan juga pihak kementerian, di mana kita akan menetapkan kadar. Sekiranya BTS dengan izin yang kedua, yang paling tinggi sekali harganya adalah berbeza dengan kadar yang di bawah. Jadi setakat ini kita telah berjaya mendapatkan ketiga-tiga. Kita telah berjaya mendapatkan ketiga-tiga untuk duduk bersama dan membincangkan bagi mendapatkan perkongsian di antara ketiganya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, Tan Sri Speaker. Saya ingin bertanya soalan tentang komunikasi ini, dua soalan. Yang pertama ialah, bagaimanakah kerajaan akan mengambil tindakan bagi mengatasi masalah drop calls? Apabila kita berjalan di highway ataupun di jalan raya,
tengah bercakap tiba-tiba call kita terputus dan kita kena call lagi. Ini sudah tentulah tidak ada kualiti dari segi kesediaan sistem infrastruktur telekomunikasi itu sendiri. Yang keduanya, saya memohon bertanya kepada Menteri Komunikasi, apakah perancangan kerajaan dalam menyediakan internet servis yang laju dan tinggi, apakah kita ada kemungkinan untuk menggunakan sistem FTTH, Fiber to the Home, dan kalau ada perancangan, saya mohon supaya pilot project boleh dilaksanakan di Langkawi. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Soalan pertama mengenai isu drop call. Sebenarnya isu ni seringkali dibangkitkan di Dewan Yang Mulia ni dan juga di Kabinet. Pihak Kementerian melalui pihak Suruhanjaya telah mengambil beberapa langkah proaktif. Antaranya mereka telah melaksanakan satu program yang dinamakan drive test di mana pihak Suruhanjaya akan membawa satu kenderaan yang khusus di mana dia akan melaksanakan audit di antara daripada sepanjang highway dan selepas daripada keputusan audit dia akan memanggil pemberi perkhidmatan yang sesuai untuk berbincang bagaimana cara yang terbaik. Dan satu jawatan kuasa khas yang dipanggil Mesyuarat Koordinasi Penambahbaikan Liputan Selular telah ditubuhkan dan dianggotai di ahli keahliannya oleh pihak pemberi perkhidmatan, CEO bersama juga dengan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Dan untuk soalan yang kedua, tapi sebelum saya menjawab soalan kedua, walaupun terdapat kekangan juga sebenarnya untuk pemberi perkhidmatan apabila melaksanakan sesuatu penyediaan infrastruktur di mana dari segi lokasi untuk pembinaan menara, ini adalah merupakan antara salah satu cabaran utama kerana kita tahu untuk pembinaan sesuatu menara ia memerlukan kos yang amat tinggi, dan yang keduanya kawasan yang untuk dibina tu kadang-kadang dia terdapat berbagai halangan. Jadi ini antara salah satu cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pemberi perkhidmatan. Walaupun kita di kementerian melalui SKMM telah meminta pihak pemberi perkhidmatan untuk mengambil tindakan yang sewajarnya bagi mengurangkan rungutan masyarakat ataupun rakyat mengenai kekurangan liputan selular. Dan untuk soalan yang kedua, sebenarnya berbagai inisiatif ataupun teknologi yang telah dikenalpasti oleh pihak kementerian melalui Suruhanjaya, termasuklah FTTH. Dan kalau kita diingatkan untuk program pelebaran jalur lebar ataupun kadang-kadang dipanggil lebar jalur, di mana beberapa pemberi perkhidmatan telah dijemput untuk mengumpulkan beberapa cadangan dan teknologi tidak ada spesifik. Jadi pihak kementerian melalui SKMM kita akan menapasti apakah teknologi yang sesuai. Sebagai misalnya kita telah melaksanakan program HSBB dan insyaAllah kalau perlu kita akan laksanakan juga di tempat Yang Berhormat Langkawi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Wong Zipin Jimmy Kota Kinabalu. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya ialah soalan nombor 4. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih saudara Yang Berhormat dari Kota Kinabalu. Saya nampak soalan ini ada 3 bahagian. Pertama mengenai janji yang untuk meningkatkan jumlah permit taksi individu. Pertama sekali mengenai janji itu Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pemberian sejumlah 1,000 lesen taksi individu pada 24 Mac 2013 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya melalui Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (CUSPAD). Penambahan lesen taksi yang akan datang akan diberikan kepada individu. Ini adalah janji kita. Memandangkan jumlah taksi sedia ada melebihi permintaan, maka pada masa ini tiada lesen baru dikeluarkan. Bahagian kedua pula mengenai pemberian permit mengikut kerajaan negeri masing-masing. Jadi berkenaan kuasa pemberian permit bagi Semenanjung Malaysia,
kuasa pemberian lesen terletak sepenuhnya di bawah kuasa Suruhanjaya, manakala bagi Sabah, Sarawak dan Labuan, kuasa pemberian lesen masih terletak di bawah kuasa Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan iaitu LPKP. Pada masa kini, permit untuk syarikat-syarikat tidak akan ditarik balik melainkan atas sebab-sebab kesalahan yang dilakukan seperti yang termaktub di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat pada 2010. Pada hari ini, SPAT kini telah memperkenalkan skim Teksi 1 Malaysia ataupun Teksi 1M yang mengurangkan kos pemilikan, kos operasi dan berpotensi meningkatkan pendapatan pemandu teksi dengan bantuan sistem pesanan serta meluaskan kawasan operasi. Itu menjawab bahagian ketiga soalan Yang Mohd tadi. Terima kasih. Ya, soalan tambahan. Saya meminta bagi tahu ada berapa individu taksi permit di kawasan Kota Kinabalu dan juga di Sandakan dan juga di Tawau supaya kami boleh faham ada cukup cari makan ke dia. Terima kasih Yang Mohd. Sudah tentu cukup cari makan sebab semua polisi-polisi yang memberi manfaat kepada syarikat-syarikat ataupun individu yang memegang lesen teksi memang diberi. Misalnya teksi yang tayar, semua tu insurans, semuanya mereka memanfaatkannya. Namun dari segi datanya, saya telah menghubungi LPKP Sabah. Mereka akan memberi saya data-data tersebut. Akan saya beri kepada Yang Mohd secara bertulis. Dengan izin, terima kasih. Jasin. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua bagi saya peluang. Perkhidmatan teksi adalah sebagai pelengkap kepada perkhidmatan awam, public transport. Dan kita mahu melihat supaya selain daripada jangan melebihi daripada keperluan, apakah bentuk kajian yang dijalankan oleh pihak kementerian bagi memastikan supaya setiap bandaraya-bandaraya tersebut mempunyai perkhidmatan teksi yang mencukupi. Dan keduanya, sebagai duta kecil, pemandu-pemandu teksi seharusnya berhemah, berpakaian yang senonoh dan juga dapat bertutur dan memberikan satu gambaran bahawa sebenarnya sebagai duta kecil dan juga sebagai gateway kepada negara kita, kita mahu melihat supaya pemandu-pemandu teksi kita terlatih dan juga tidak ada melakukan perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh. Jadi soalan saya, adakah kerajaan akan memastikan supaya monopoli yang berlaku pada ketika ini di KLIA akan diberi peluang kepada teksi-teksi awam dan apakah langkah yang akan dibuat kepada KLIA 2? Seterusnya, adakah kerajaan membenarkan yang kita dapat lihat pada ketika ini banyak pemandu-pemandu warga asing? Adakah mereka diberikan permit secara individu ataupun menggunakan permit daripada orang-orang persoalangan yang lain? Terima kasih. Terima kasih Yang Mohd Jasin. Terima kasih Tuan Ketua. Banyak bahagian soalannya. Pertama tadi mengenai monopoli di airport. Sekarang ini tidak ada lagi monopoli di airport, Tuan Ketua. Untuk makluman Jasin dan juga makluman rakyat di luar sana. Tidak ada lagi yang dikatakan monopoli sebab sekarang ini sudah ada polisi di mana membenarkan teksi daripada bandar untuk juga boleh beroperasi di KLIA. Jadi tidak ada lagi ini adalah untuk kita mengelak daripada adanya ulat-ulat yang akan berkempen melobikan orang-orang untuk mereka yang datang di airport itu menggunakan teksi mereka yang tidak berdaftar. Jadi di sini kita dari segi teksi dari bandar ini mereka dibenarkan untuk beroperasi di airport sekarang ini dengan ada di tingkat saya ada maklumat kalau tak silap di tingkat perkhidmatan teksi bandar beroperasi di tingkat 1. Mereka juga boleh menggunakan meter dan ianya kenderaan yang sesuai yang akan diberikan peluang dan juga ini akan menjadi lebih murah lagi daripada teksi limousine di airport. Untuk tadi soalan mengenai soalan kedua, bahagian kedua tadi tak silap dari segi
yang orang luar, orang asing. Orang asing memang tidak dibenarkan untuk membawa teksi. Tetapi mereka ini memang kita perlu perhatikan. Ada, memang kita tahu. Sebab itu Yang Berhormat semua mintalah Yang Berhormat semua menjadi duta asing juga bagi SPAT untuk memaklumkan kepada rakyat sana supaya janganlah naik teksi yang dipandukan oleh orang asing ini. Kalau kita tahu ambil maklumat, sila laporkan. Sebab sebenarnya memang mereka tidak boleh. Mereka tidak boleh untuk memandu Bagaimana dengan teksi. penguatkuasaan? Menteri, bagaimana dengan penguatkuasaan? Bukan Memang dengan rakyat. penguatkuasaan ada berlaku. Ini Yang Berhormat, untuk makluman semua Yang Berhormat, perkara seperti ini bukan kita mahu. Memang bila ada penguatkuasaan berlaku, kita ada statistik juga mengatakan ada penangkapan berlaku di mana setakat ini mengikut statistik kita terdapat di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur pada Januari 13 dari bulan Januari, seorang warga negara Pakistan telah ditangkap, satu kes telah ditangkap dan juga dibawa ke mahkamah. Kedua, ada dua kes yang menunjukkan warga negara dari Iran. Dan ketiga, kes juga dari Iran juga pada tahun 2012 juga pada 23 bulan. Jadi memang kita tidak menafikan ini adalah satu perkara yang berlaku, tapi bukan dibenarkan. Jadi minta kerjasama semua untuk memastikan supaya perkara ini tidak berlaku. Tolong juga laporkan. Terima kasih. Tan Sri, soalan yang bukan cari makan ya Tan Sri. Ini pesanan daripada operator taksi. Duduk Yang Berhormat. Ini sebagai duduk. Nanti saya panggil. Sebagai peringatan peraturan mesyuarat 24(3) Ceraian 2 yang mengatakan bahwa apa-apa pertanyaan tambahan, maknanya merujuk kepada soalan tambahan, tidaklah boleh terdiri daripada beberapa pertanyaan atau gabungan beberapa pertanyaan. Jadi tidak adil bagi Yang Berhormat apabila ada soalan tambahan. Soalan tambahan itu mempunyai rangkaian atau lebih daripada satu. Jadi ingat itu. Pokok sana. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri ada menyebut bahawa memang kerajaan akan mengeluarkan permit-permit untuk individu. Tetapi dalam masa yang sama Yang Berhormat ada menyebut tadi bahawa permit ataupun jumlah teksi ini sudah berlebihan daripada permintaan. Adakah ini bermaksud bahawa kita nak tunggu permintaan lebih banyak barulah permit individu itu akan dikeluarkan, ataupun mungkin adakah kerajaan akan tidak memperbaharui lagi permit-permit kepada syarikat-syarikat ini, sebab saya rasa bahawa mereka ini sudah pun mempunyai keuntungan yang lumayan selama ini. Dan tadi juga Yang Berhormat ada menyebut berkaitan dengan tangkapan yang dibuat kepada warga asing. Saya fikir bahawa tindakan perlu dibuat kepada syarikat teksi, kerana mereka lah yang membenarkan warga-warga asing ini untuk bekerja, ada memandu teksi kepada mereka, dan sepatutnya permit mereka itu, permit seluruh syarikat itu mesti dibatalkan. Terima kasih. Pertama tadi mengenai melebihi 1,000, adakah tidak memperbaharui lagi. Setakat ini apa yang berlaku, apa yang dilaksanakan ialah kerajaan SPAT akan melihat kepada syarikat-syarikat yang di mana dia tidak aktif. Sebab setakat ini sudah dikeluarkan lesen semenjak pengumuman itu dibuat sudah ada 500. Jadi bermakna kita masih ada baki lagi 500. Sebenarnya sudah menepati apa yang dijangkakan. Dan sekiranya ada yang tidak aktif, kita akan menghubungi mereka dan akan memberhentikan lesen mereka supaya dapat diberikan kepada orang lain. Jadi kita masih ada baki 500 untuk itu. Jadi kedua, mengenai soalan sama ada syarikat itu diambil diambil tindakan, ya memang kalau sudah ada maklumat ataupun maklumat untuk membolehkan kita mengambil tindakan terhadap syarikat, misalnya untuk mendakwa seseorang itu ataupun sebuah syarikat, perlu ada detail dari segi teksinya, siapa yang punyanya, memang boleh mengambil tindakan kepada syarikat selain daripada individu yang menyalahgunakan permit kedatangannya di Malaysia ini. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Wilson Ogak Kumbung, Pulau Rejang.
Terima kasih Yang di-Pertua, Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan nombor 5. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat daripada kawasan Hulu Rejang. Yang pertama berkaitan dengan Balai Bomba Pekan Balaga. Untuk makluman Yang Berhormat, perolehan tanah untuk pembinaan Balai Bomba Bantuan di Pekan Balaga seluas 1.2 ekar akan diselesaikan dalam suku tahun ketiga bagi tahun 2015. Dan Balai Bomba kategori D yang bernilai 3 juta ini Yang Berhormat dirancang untuk dilaksanakan di bawah rolling plan yang pertama rancangan Malaysia ke-11 iaitu pada tahun 2016 hingga ke tahun 2017. Dan sementara menunggu Balai Bomba yang dirancang ini siap, Tan Sri Yang di-Pertua, perkhidmatan bomba sukarela di Balaga akan terus diperkasakan dengan menambah sebuah lagi kenderaan pacuan 4 roda untuk kegunaan pasukan bomba sukarela yang tersebut Yang Berhormat, dan juga untuk membekalkan PPE atau Personal Protective Equipment bagi mempertingkatkan lagi perkhidmatan kebombaan di kawasan Pekan Balaga. Dan selain daripada itu, pasukan bomba sukarela bersama-sama dengan pasukan PDRM Pekan Balaga akan bersama-sama bekerjasama untuk terus memberikan perkhidmatan penyelamatan awal sementara kita tunggu Balai Bomba baru itu siap. Dan bagi soalan yang kedua yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat yang berkaitan dengan penempatan semula Balai Bomba bagi kawasan Sungai Asap. Untuk buat masa ini Yang Berhormat, Kementerian belum lagi bercadang untuk membina Balai Bomba di kawasan penempatan semula Sungai Asap, dan ini adalah kerana berdasarkan kepada kajian pelindungan kebakaran bagi menentukan tahap risiko kebakaran yang terdapat dalam kawasan tersebut menunjukkan bahawa pasukan bomba sukarela Sungai Asap masih lagi mampu untuk memberikan perkhidmatan kebombaan kepada penduduk dan di kawasan yang berkenaan. Walau bagaimanapun, Kementerian akan terus menjalankan kajian dari masa ke semasa, Tan Sri Yang di-Pertua, untuk menentukan keperluan kebombaan yang terbaik bagi kawasan Sungai Asap dan juga kawasan-kawasan lain di negara kita ini. Terima kasih. Hulu Rejang tidak ambil. Sila. Tan Sri Yang di-Pertua. Sebelum Balai Bomba didirikan atau diberi kepada kawasan penempatan semula di Sungai Asap, adakah kementerian mengambil inisiatif yang sekiranya inisiatif yang dapat digunakan oleh penduduk Sungai Asap sebelum ianya diberikan Balai Bomba yang pada masa akan datang? Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, pasukan bomba sukarela, kita akan mantapkan lagi pasukan bomba sukarela yang ada di kawasan penempatan Sungai Asap, dan kita akan tambahkan dari masa ke semasa peralatan yang akan membantu untuk memberikan sokongan kepada pasukan bomba sukarela dalam usaha untuk mengatasi masalah kebakaran yang risikonya tidak begitu tinggi di kawasan Sungai Asap. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, silakan. Terima kasih Yang di-Pertua. Merujuk kepada apa yang telah dijawab oleh pihak Menteri sebentar tadi. Seringkali kita melihat kebakaran berlaku di kawasan penduduk padat dan juga di kawasan pendalaman, lambat untuk diambil tindakan oleh pihak bomba, dan juga kita melihat seringkali suasana itu melibatkan kemalangan jiwa. Jadi persoalan saya ialah berapa sebenarnya jarak kedudukan tepat Balai Bomba dengan kawasan penduduk untuk menjamin cepat sampai pada waktu dan juga sempat menyelamatkan penduduk, serta apakah faktor yang sering berlaku kelewatan sehingga kebakaran memusnahkan sebuah kampung. Sebagai contoh, apa yang terakhir berlaku ialah di Sibu. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, soalan ini spesifik. Soalan tambahan general. Terpulang kepada Menteri untuk menjawab. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya menjawab kepada soalan spesifik daripada Hulu Rejang dan maklumat saya akan sampaikan kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Masih. Kalau tak boleh jawab, hamba. Sila. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Saya ingin bertanya kepada Kepala Menteri
pada penggal yang lepas, saya pernah menyuarakan kepada KPKT tentang mewujudkan bomba air. Sebab daripada pengalaman kebakaran yang terjadi di kebelakangan ini di kampung-kampung di pesisir sungai, di mana bomba tidak dapat mengawal kebakaran sebab ianya terlalu padat, tetapi boleh dibuat melalui sungai. Jadi dulu pernah saya menyuarakan tentang mewujudkan bomba air ini. Jadi saya minta, apakah kementerian boleh menimbang untuk mewujudkan pasukan bomba air ini supaya dapat dalam memastikan dapat mengawal kebakaran, menangani masalah kebakaran di kampung-kampung di pesisir sungai yang tidak ada accessible by road, tapi boleh diakses dengan menggunakan air. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada kawasan Limbang. Bagi kawasan Sabah dan Sarawak, Tan Sri Yang Dipertua, keperluan untuk pasukan bomba air ini akan dimasukkan dalam perancangan-perancangan yang akan kita lakukan terhadap mana-mana pembinaan balai-balai bomba yang baru. Jadi untuk makluman Yang Berhormat tak payahlah bimbang kerana kita dah masukkan dalam planning tu. Terima kasih.